Masing-masing teruja mengemas beg pakaian. Mereka memang tidak sabar hendak menghabiskan cuti tahunan di Pulau Gemia di Terengganu. Keseronokan berganda apabila mereka semua dapat berkumpul bersama. Mereka memang amat jarang boleh bertemu, cukup korum sebegini. Sudah beberapa kali mereka merancang untuk ke pulau peranginan tersebut, namun ada sahaja halangan. Setelah berhempas pulas merancang tarikh yang bersesuaian, akhirnya mereka berlima, iaitu Shima, Nina, Sarina, Zura dan Sally dapat bersua muka. Sally tersenyum di muka pintu. Sarina dan Zura bergegas ke pintu utama tatkala mendengar bunyi enjin diberhentikan di perkarangan rumah sewa mereka. Masing-masing menggalas beg dan menyerahkannya kepada Nina untuk disimpan. Usai mengunci pintu dan pagar, 5 sekawan itu pun bertolak tepat jam 12:30 malam. Dari dalam kereta, mereka sudah mula membayangkan aktiviti mereka di pulau peranginan tersebut. Babe, tak sabarnya aku nak ke situ. Aku google lah tempat tu, cantik gila babe. Air lautnya jernih. Nina, kau drive lah laju sikit, tak sabar dah aku ni. Ujar Sally dengan tersengih-sengih. Nina yang mendengar telatak kawannya hanya tersenyum sambil memandu. Weh, abang dengan kakak ipar aku honeymoon kat situ lah. Memang cantik katanya. Tapi kan, situ memang tak ramai orang lah. Katanya private island. Shima mencelah, meyakinkan kawan-kawannya kecantikan pulau peranginan tersebut. Nina bertindak sebagai pendengar. Sekali-sekala dia menyampuk perbualan rakan-rakannya. Di belakangnya, Zura berbisik. Nina, hang boleh drive lagi kadak ni kalau hang pernah bagi tahu kat aku. Sambil menepuk bahu Nina, di hatinya terselit kebimbangan sementara pula mereka semuanya perempuan. Tetapi Nina hanya menggeleng dan tersenyum. Tak payahlah hang nak risau Zura, aku kan co-pilot. Kita masing-masing ada lesen kan? Nanti bergiliaklah kalau kita dah penat. Nina penat tu. Sekali lagi Shima mencelah. Sememangnya dari awal Nina menawar diri untuk memandu. Apatah lagi dia sering outstation dan juga biasa dengan jalan ke Terengganu. Sally menyikut Sarina yang berdiam diri sejak tadi dan leka memandang keluar. Sarina hanyalah tersenyum tawar. Perasaannya benar-benar terganggu. Hatinya gundah gulana semenjak mereka merancang bercuti ke pulau tersebut. Bagai ada sesuatu yang buruk bakal berlaku, namun perasaan itu ditepis jauh-jauh. Punat radio ditekan, masing-masing menyanyi mengikut rentak lagu yang diputarkan. Sehinggalah pada satu masa, gadis-gadis yang duduk di belakang tertidur. Kedengaran dengkuran halus bersilih ganti. Shima masih lagi setia menemani Nina. Nina, kalau kau dah tak larat, kau bagi tahu aku. Kita bergilir lah. Ni jauh lagi ni. Ujar Shima prihatin. Aku okey lagi ni. Kau relax lah dulu. Kalau nak tidur, tidurlah. Nina membalas. Shima menoleh ke belakang dan tersenyum. Kawan kita yang duduk kat belakang ni, semangat dia bukan main. Tapi ni belum sampai lagi karat dah pingsan. Siap package berdengkur pula tu. Kalau atas katil, mesti dah terbongkang sampai meleleh air liur basi. Ngomel Shima sambil tertawa. Engkau ni, kalau si Sally ni dengar, habis kau diamuknya. Usik Nina. Sengaja mahu memecahkan keheningan pagi itu. Dua sahabat itu teruslah berborak dan ada kalanya ketawa bergurau. Dari Karak, perjalanan mereka diiringi lori-lori besar dan hingga satu masa hanya kereta mereka sahaja di lebuh raya tersebut. Jalan itu bagaikan tiada orang yang melaluinya. Macam pelik pula lah jalan ni, selalunya banyak kenderaan. Getus Nina bersendirian, namun dia tidak bercadang untuk memberitahu Shima. Nina memandang sekeliling. Bukan dia tidak biasa ke Terengganu, malah acap kali dia ke sana dek tuntutan tugasnya sebagai arkitek. Kini tempat itu terasa asing baginya. Mana mungkin pembaharuan terlalu cepat dilakukan, sedangkan hampir setiap minggu dia melalui lebuh raya tersebut. Nina yang berasa pelik berdiam diri. Dia tidak mahu merisaukan rakan-rakannya lain. Nina, nanti kalau jumpa henti rehat atau kedai makan, kau berhenti ya? Lapar pula lah perut aku ni. Ujar Shima memecah kesunyian antara mereka. Nina mengangguk.
Nina memberhentikan kereta di bahu jalan. Suasana di sekitar sunyi sepi. Sesekali suara cengkerik dan unggas bersahutan. Jam ketika itu baru menunjukkan pukul 3 pagi. Di hadapan mereka terdapat sebuah kedai yang penuh dengan pelanggan. Sesekali haruman ikan bakar menusuk ke hidung mereka. Gadis-gadis di belakang dikejutkan. "Paginya kau nak makan, Shima? Kau ni nak sahur ke?" ujar Sally memerlik sambil menggeliat. Berderap-derap bunyi tulangnya. "Kau jangan cakap banyaklah, Sally. Kalau kau tak nak makan, kau minum sajalah. Aku belanja," balas Shima membodek. Sally mendengus. Mereka berlima berjalan menghampiri kedai itu. Sarina berkerut. Lama juga dia memerhatikan kedai yang berdindingkan buluh itu. Meja dan kerusinya turut diperbuat dari buluh. Pelayan wanita di dalam kedai tersebut kesemuanya berkerudung dan jalan menunduk. Malah, pelayan lelakinya pula lengkap bertanjak dan bersamping. Ditambah pula dengan capal di kaki. Sarina diterpa keheranan. Mana mungkin kedai sebegini ada di lebuh raya? Lengan Zura dicekak. Zura mencerlun memandang Sarina. Dia mencebik. "Zura, aku tak sedap mati ni. Kita tak payah makanlah kat sini. Mana ada kedai ala-ala zaman dahulu. Kita cari kedai lain lah ya," ujar Sarina. Hatinya tidak tenang melihat orang-orang di situ yang berpakaian seperti zaman pendekar di hadapannya. "Ni Sarina, ni pasal apa? Cuba bawa tenang. Dari mula lagi kita nak gerak. Sampai dah setengah jalan dah ni. Kita sendiri pun tak pernah jejak kat sini kan? Mungkinlah ni dia punya daya tarikan. Cuba fikir positif sikit, babe," Zura memujuk. Bosan dengan sikap Sarina yang suka berfikir bukan-bukan. Mereka berdua berlari-lari anak mengejar rakan mereka yang sudah pun jauh ke hadapan. Ketibaan mereka berlima disambut dengan senyuman mesra. Mereka dibawa ke meja yang boleh memuatkan kelima-lima mereka. Di atas meja sudah tersedia sebiji labu sayung hitam beserta cawan yang diperbuat daripada buluh. Pelayan itu menjemput mereka duduk dan menuangkan air ke dalam cawan buluh tersebut. Masing-masing teruja dengan layanan ala kampung yang diberikan. Pelayan itu tersenyum melihat tingkah laku mereka berlima. "Tuan hamba mahu makan apa? Hamba ambilkan pesanannya," tanya pelayan wanita tersebut. Hanya bibir merahnya yang kelihatan, sedangkan wajahnya terlindung di kerudung yang dipakainya. "Tuan hamba lah weh, klasik gila lah tuan kedai ni," ujar Shima sambil ketawa geli hati. Pelik dengan bahasa yang dituturkan, namun pelayan itu hanyalah tersenyum. Rakan-rakannya yang lain juga turut ketawa. Sarina berdehem. "Tak baiklah korang. Jawab je lah nak makan apa. Janganlah mainkan orang," tegur Sarina tegas. "Wahai adindaku yang rupawan, sudikah adinda buatkan mi goreng untuk hamba yang kelaparan? Mi biar lebih, daging pula jangan dikurang ya," Shima memesan seraya mengusik gadis di hadapannya. Nina tersengih. "Gedia engkau ni, Shima." "Dik, akan nak air fresh oren?" ujar Sally sambil mengutuk Shima yang sudah terserlah masuk airnya. "Maaf, tiada air sebegitu. Di sini hanyalah air labu sayung yang disediakan," jawab pelayan itu disambut dengan keluhan Sally. "Tuan hamba pula mahu makan apa?" tanya gadis itu dengan lemah lembut kepada Nina. Apa makan adinda? Hamba mahu makan adinda boleh?" latah Nina apabila Zura menepuk kuat pahanya. Nina mengadu kesakitan. Pahanya yang sakit digosok perlahan. Zura tersengih, seronok menyekat Nina yang melatah. Rakan-rakan yang lain hanyalah ketawa dan geli hati. "Bagi saya mi goreng jugalah. Sally, Sarina, Zura, nak makan tak?" tanya Nina sambil menggosok pahanya yang masih lagi rasa berbisa. Sarina dan Zura menggeleng tanda tidak mahu. Hanya Sally, Nina dan Shima memesan makanan. Pelik, kedai ini hanya menghidangkan makanan sahaja. Mata Sarina melingas ke sekitar. Rata-rata pengunjung kedai ini berbaju ala pendekar.
seolah-olah mereka berlima tercampak di dunia yang berbeza. Tidak sampai 5 minit menunggu, pelayan itu datang kembali menghantar pesanan mereka. Aroma mi gorengnya masih berasap di hidung dengan penuh nikmat. Wangi. Perut juga sudah berkeroncong minta diisi. Sarina juga memerhati teman-temannya yang menjamu selera. Pandangannya terhenti pada Shima yang sedang menggigit daging. Sarina ternampak seolah-olah daging itu meliuk-liuk bagaikan masih bernadi. Saat Shima menggigit daging hitam itu, darah terpercik. Namun masih tidak disedarinya. Sarina menekuk mulut. Lintah. Daging yang selebihnya jatuh ke dalam pinggan dan dia menggelitik di atas pinggan. Shima terus tekun menyuap mi tersebut. Sarina menelan air liur. Tenggoroknya terasa kesat berpasir. Dia cuba menahan mual yang mula menjolok tekaknya. Diamati pula pinggan Nina dan Sally. Benar, mi goreng daging yang dihidangkan kesemuanya cacing bercampur dengan lintah. Baunya sangat busuk dan meloyakan. Lebih busuk daripada bangkai. Hidungnya pula ditekuk. Tidak tahan dengan bau busuk itu. Nina menuangkan air dari labu sayung. Sekali lagi Sarina dihidangkan dengan gambaran yang lain. Dia ternganga keheranan. Air yang dituang itu berwarna hitam. Malah ia berlendir dan sangat busuk ibarat air limbah. Nina yang sedang minum pula kelihatan kelegaan dan memuji kesedapan air tersebut walaupun hanyalah air kosong. Sarina membuang pandang ke sekitar kedai itu. Tiada lagi pelayan-pelayan seperti pendekar, tetapi mereka semua dikelilingi oleh makhluk yang mengerikan. Kesemuanya sedang merata hidangan yang memualkan. Tulang temulang bersepah di merata tempat. Seekor daripada makhluk itu yang duduk di sisi Sally sedang cuba menggigit leher Sally. Sally! Jerit Sarina secara tiba-tiba. Mereka semua memandang Sarina. Makhluk di sisi Sally turut memandangnya. Bengis. Sarina berpura-pura tidak melihat entiti yang tidak berjisim itu. Lengan Sally ditarik. Kau jangan buat hal lah Sarina. Geramnya aku dengan perempuan ni. Sally sudah menyingsing lengan ingin bergaduh. Namun terbantut dek kemunculan gadis pelayan itu kembali. Maaf mengganggu. Tuan hamba mahu menambah apa-apa hidangan lagi? Tanyanya sopan. Sarina memejamkan mata dan membukanya kembali. Tiada lagi makhluk yang mengerikan. Semuanya seperti sedia kala. Matanya ditenyeh berkali lagi. Ya, dia melihat makhluk itu kembali. Sarina cuba menutup gusar yang bertandang. Pelayan itu dilihat lagi. Dia masih menunduk. Semua tak mahu. Kami semua mau pulang. Maaf ya. Sarina menarik lengan Zura dan Sally menjauhi kedai tersebut. Nina dan Shima kelangkap membontoti langkah mereka bertiga. Sebelum berlalu, sempat Shima meletakkan duit di atas meja. Dia berlari mengejar rakan-rakannya tanpa menyedari ada yang memerhatikan tingkah laku mereka semua. Usai memasuki kereta, Sarina dimarahi kawan-kawannya. Mereka kurang senang dengan sikap Sarina yang agak kurang sopan. Enjin kereta dihidupkan dan tatkala Zura menoleh ke belakang, tiba-tiba kereta mereka terjungkit tinggi bagai ada yang cuba menterbalikkan kereta mereka. Jeritan berkumandang memecah suasana. Nina memandang dari cermin sisi. Kedai yang baru saja mereka tinggalkan tidak kelihatan. Malah mereka dikelilingi oleh makhluk aneh yang besar dan menggerutu. Nina mula menggelabah. Pedal minyak ditekan kuat. Masing-masing menjerit ketakutan. Sally memandang Sarina yang membatu di tempatnya. Bahunya ditepuk. Babe. Babe, kau nampak kan tadi? Sebab tu kau tak makan kan? Soal Sally. Pertanyaan Sally membuatkan mereka semua tergamam. Rasa seram sejuk mula menyerang urat saraf. Aku tak tahu. Aku ingat perasaan aku saja. Dalih Sarina. Zura mengongoi ketakutan. Sarina memeluk dan memujuk Zura yang sudah mula meraung. Riak cuak mula tergambar pada wajah Shima. Namun Nina seperti tidak terkesan dengan kejadian itu. Dia tertumpu pada pemanduannya tanpa mengetahui yang mereka sudah termasuk ke relung masa dunia gelap yang hanya terbuka 100 tahun sekali.
Jam di tangan dikerling, jam di papan pemuka kereta juga turut dilihat. Shima diasak keanehan. Dari tadi mereka berhenti makan. Jam menunjukkan pukul 3 hinggalah sekarang. Mustahil masa berhenti. Telefon bimbitnya dikeluarkan. Tiada liputan, namun jam turut memaparkan masa yang sama. Nina, minta handphone kau. Telefon bimbit Nina diperiksa. Sama waktunya seperti yang dijangkakan. Pukul 3, kau tanya aku ni kau tak ada jam ke? Sally mendengus, marah diganggu. Dia masih lagi bingung bagaimana kereta mereka boleh terangkat dan kedai makan itu hilang dalam sekelip mata. Perjalanan diteruskan. Nina masih lagi memandu. Lebuh raya itu terus sunyi. Mereka tidak berselisih dengan sebarang kenderaan, hatta walau sebiji lori. Sekaligus menambah keheranan di hati kerana setahu mereka, kebiasaannya lori-lori besar akan melalui jalan itu ketika menjelang tengah malam. Tak lama lagi nak subuh ni, kau lajulah sikit drive tu. Oi Nina, desak Sarina. Dia mahu cepat tiba ke destinasi mereka. Bila berlama-lama di atas jalan, terasa lain macam pula. Nanti kau orang tolong tengok kalau ternampak papan tanda. Boleh tengok berapa kilometer lagi nak sampai. Balas Nina keresahan. Sambil Nina memandu, mereka memandang sekitar, mencari sebarang petanda arah, namun gagal. Yang dilaluinya juga dilitupi oleh kabut tebal. Nina, Shima, betul ke jalan yang hang bawa ni? Aku rasa macam pelik je jalan ni. Soal Zura yang masih tersedu sedan menangis. Zura, aku teman Nina dari tadi tahu. Aku tak tidur pun, memang ikut jalan yang betul. Lepas karak tadi, memang terus ke jalan ni. Tak ada pun masuk jalan lain pun. Agaknya kalau hari biasa memang kurang orang lalu kot. Jelas Shima mempertahankan Nina. Weh. Tengok sana. Tiba-tiba Sarina menempik teruja. Mereka berpaling dan melihat tempat yang ditunjukkan Sarina. Sebuah perkampungan kecil tersergam indah di tepi jalan. Ia kelihatan normal dan tiada apa yang menakutkan di situ. Cahaya dari api jamung yang diletakkan di pokok besar menerangi perkampungan tersebut. Namun tiada seorang pun penduduk yang kelihatan. Mungkin juga kerana waktu itu terlalulah awal pagi. Nina memperlahankan kelajuan keretanya dan belum sempat dia memakir di bahu jalan, enjin keretanya mati dengan tiba-tiba. Ketiga-tiga gadis itu mulai cemas. Shima cuba menenangkan mereka bertiga. Nina bercadang hendak mendapatkan bantuan di kampung tersebut. Segala persoalan di benaknya dibiarkan saja. Yang penting, ada yang sudi membantu mereka berlima. Zip jaket ditarik hinggalah ke leher. Masing-masing berpeluh tubuh. Baru mereka sedar, cuaca di perkampungan tersebut sangat dingin sehingga terasa mencengkam tulang hitam. Nina dan Shima berjalan di hadapan mendahului yang lain. Setibanya mereka di pondok yang agak besar, salam diberikan. Assalamualaikum. Serentak Nina dan Shima memberi salam dengan harapan didengari oleh penghuni rumah. Terdengar bunyi lantai kayu berkeriuk diinjak. Mereka saling memandang. Nyata pondok itu berpenghuni. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, ada sepasang mata yang merah menyala mengintai mereka. Salam diberi sekali lagi. Kali ini lebih kuat daripada tadi. Kita cuba rumah depan sana. Tuan rumah tak sedar kot, ujar Azura menyedapkan hati. Baru sahaja mereka hendak berpaling, daun pintu terkuak sedikit. Ada seseorang menjenguk keluar. Datang cari apa, cu? Mereka semua terdiam, terkedu apabila melihat nenek tua yang bersanggul membuka pintu tetapi sekadar menjengukkan kepala. Nina menyikut Sally di sebelahnya. Kereta rosak, nak tumpang rumah nenek boleh? Tergagap-gagap Sally menyuarakan hasrat hati. Nenek tua itu menyeringai memandang mereka. Boleh sangat. Aku pun dah lama lapar. Ujarnya sambil ketawa mengilai. Mata mereka membulat. Lapar? Pandangan mereka tajam merenung nenek tua itu.
Perlahan-lahan pintu rumah terkuak lebar. Nenek itu tiada kaki, dari kepala hingga ke bahu seperti manusia biasa, manakala paru-paru, jantung dan ususnya berjuntai penuh darah. Masing-masing terkesima, keluh dengan kata-kata apabila dihidangkan pemandangan sedemikian rupa. Nina menggamit Shima di sisinya, manakala Shima pula tergapai-gapai memegang susuk tubuh Sally yang berdiri di hampirannya. "Weh lagi weh, penanggal tu!" jerit Nina sebelum membuka langkah. Lintang pukang mereka melarikan diri tanpa menyedari rakan mereka, iaitu Zura, tertinggal di belakang. Kaki dan tangannya bagai terpasung ke bumi, melekat tidak mampu bergerak. Makhluk itu terbang rendah menghampiri Zura yang diam tidak berkutik. Terasa deru nafas panasnya di leher Zura. Tubir matanya mulai panas. Kakinya turut menggigil. Makhluk itu mula menjelirkan lidahnya yang kehitaman sambil menghidu-hidu bau badan gadis malang itu. Zura semakin gusar. Leher putihnya dijilat-jilat penuh nikmat. Hanya bola matanya mengikuti pergerakan nenek tua itu. Seketika nenek tua itu berterbangan menghadap ke muka gadis itu dan menyeringai sambil menunjukkan taringnya. Weh, stop. Sempat Nina menahan mereka daripada terus berlari. Shima yang tidak sempat berhenti terus terlanggar Nina. Berguling mereka berdua di atas tanah merah. Sambil mengadu kesakitan, Nina kemudiannya membantu Shima berdiri. Debu-debu tanah merah melekat pada pakaian mereka. Sally yang mengah cemas melihat sekitaran. Terhenti pandangannya pada seluar Shima. Basah. "Weh Shima, kau kencing Nina menekuk hidungnya sambil menjauhkan dirinya dari Shima. Yang lain hanya memerhatikan Shima dengan tanda tanya. Mana ada?" dalih Shima. "Iyalah, kau terkencing. Kalau tak, kenapa tanah melekat ke seluar kau?" tanya Sally sambil menuding ke seluar Shima yang basah. Shima mula menggaruk kepalanya. Dia buntu untuk menjawab. Kejutan sebegitu terlalu menakutkannya. "Weh, Zura mana?" Nina mencelah. Mereka berpandangan sesama sendiri. Masing-masing mulai cemas. Nina mengetuai perjalanan untuk berpatah balik ke rumah nenek penanggal tersebut. Aneh, kampung tersebut tiada, bagai ditelan kegelapan. Api jagung yang menghiasi kawasan tersebut juga tiada. Sekeliling mereka hanyalah semak samun dan lebih dahsyat lagi, mereka sedang berada di dalam hutan. "Ni semua kau punya pasal lah. Kalau kau tak gatal nak berhenti kat sini, semua ni tak jadilah. Zura pun takkan hilang," amuk Sally sambil berterusan memukul bahu Nina. Nina menangkap tangan Sally dan memeluknya. Sally terkedu. Kedua-dua sahabat itu mula menangis. "Aku takutlah Nina." Sally merintih perlahan. "Aku pun sama. Kita ni jangan patah semangat. Kita mesti cari Zura. Mungkin dia tersilap jalan masa kita bertempiaran lari tadi," kata Nina cuba menyedapkan hati mereka semua. Weh, korang, aku rasa ada benda parti kita lah. Tengok ke sebelah kanan, aku nampak cahaya merah. Makin lama makin banyak kita belah di sini boleh tak? Shima mula tidak sedap hati. Cahaya merah semakin banyak di sebelah kanan, ibarat mata harimau yang menunggu untuk menerkam mangsanya. "Weh, kita lari ke kereta cepat," bisik Sarina. Empat sekawan itu mula berlari. Serentak dengan itu, semak samun di sekeliling mereka mula bergeser-geser, seperti ada binatang besar yang sedang meredah hutan mengikuti langkah mereka. Setibanya di bahu jalan, mereka berempat memasuki kereta dan masing-masing bertindak mengunci pintu. Nina meraup mukanya. Kunci dipulas dan enjin serta-merta hidup. Mengaum kereta mereka membelah kesunyian malam. Sarina menoleh ke belakang. Di pinggir jalan, cahaya merah itu juga turut kelihatan. Pastinya sedang mengejar mereka. Namun hanya terhenti di situ. Dari ia bersinar terang, cahayanya semakin lama semakin malap dan terus gelap. Tandanya ia sudah meninggalkan tempat tersebut. Tum! Menjerit mereka berempat di dalam kereta kerana terkejut dengan bunyi dentuman tersebut.
Masing-masing berpandangan sesama sendiri. Bahagian bumbung kereta terperosok sedikit ke dalam. Nina memperlahankan kelajuan keretanya. Sarina yang duduk di belakang memegang lengan Lina sambil menggeleng. Nina, jangan berhentilah weh, please, jangan berhenti. Rayunya ketakutan. Nina mengangguk. Mana mungkin dia berhenti untuk kali ketiga setelah apa yang mereka lalui tadi. Aku takkan berhenti. Kita berhenti bila hari siang nanti. Kita tengok juga apa benda di atas bumbung kita ni. Ujarnya perlahan. Masing-masing mendiamkan diri dalam perjalanan. Pemanduan diteruskan tanpa hala tuju. Shima mengerling jam tangannya. Tetap menunjukkan pukul 3. Tidak berubah walaupun seminit. Dia mengeluh. Aku rasa ada sesuatu lah yang ganggu perjalanan kita ni. Dari tadi dari kita dikarak tadi, jam memang pukul 3 pagi. Masa tak berubah langsung sampai sekarang. Ujar Shima perlahan. Masing-masing melihat jam mereka. Benar bagai dikata, waktu masih lagi sama. Jalan yang dilalui sangat gelap. Hanya lampu kereta mereka yang menerangi lebuh raya itu. Tiada juga papan tanda jalan yang kelihatan. Kiri kanan dipenuhi semak samun dan hutan. Harapan untuk berselisih dengan kenderaan lain juga tipis. Sementara dari tadi hanya kereta mereka sahaja yang berada di lebuh raya itu. Siaran radio juga tiada. Masing-masing keresahan bercampur letih. Memikirkan ketiadaan Zura dan perjalanan mereka yang bagai tiada kesudahan. Seketika, Sarina menepuk bahu Nina perlahan. Weh, ada orang lah tu. Ujar Sarina sambil menuding jari ke hadapan. Kesemua mereka memandang ke arah yang ditunjukkan. Orang ke hantu tu, babe? Tanya Shima selamba sambil meneliti susuk tubuh di hadapan mereka. Atas bawah diperhatikannya dengan penuh khusyuk. Apabila kenderaan semakin dekat, semakin jelas mereka dapat melihat susuk itu. Seorang perempuan. Mulut jangan cabul lah, aku seken kau garang. Tempik Sally. Nina memperlahankan keretanya. Signal ke kiri diberi dan dia perlahan-lahan mengikuri perempuan itu. Perempuan itu hanyalah berjalan tanpa menyedari mereka mengikurinya. Kau jangan cari pasal lah Nina. Sepanjang perjalanan kita dah jumpa benda pelik. Zura pun dah hilang. Ni kau nak berhenti lagi? Kau ni tak serik ke? Shima membebel. Tidak senang dengan kelakuan Nina yang mudah simpati kepada orang. Aku tak berhentilah. Tapi just in case, kalau tu betul orang, mesti diperlukan pertolongan. Korang nanti tengokkan dia ya. Aku drive slow je ni. Pinta Nina yang masih lagi prihatin. Nina memperlahankan keretanya lagi bagi menyaingi perempuan yang sedang berjalan. Dari belakang, nampak perempuan itu berjalan lenggang-lenggok serta berkebaya nyonya. Tubuhnya tinggi lampai, bersanggul dan sekuntum bunga diselipkan di tepi linganya. Shima terpesona memerhatikan lenggok perempuan tersebut. Sebaik saja perempuan itu menoleh, Shima menjerit lantang. Sarina dan Sally turut sama menjerit. Nina yang terperanjat dengan jeritan kawan-kawannya terus menekan pedal minyak, mengaum keretanya membelah kesunyian jalan. Weh, Shima, kau nampak apa? Sally, Sarina? Tanya Nina sambil memandang cermin belakang. Wajah Sarina dan Sally yang cemas diperhati bersilih ganti. Paha Shima ditepuk kuat sehingga kesemuanya menjerit sekali lagi. Shima mengaduh sambil menggosok pahanya yang perit. Itu bukan orang lah weh. Aku tengok dia tak ada mata. Muka dia berlubang. Penuh ulat, babe. Aku... Belum sempat Shima berhabis cerita, Sarina menjerit. Berhenti! Berdecit bunyi tayar kereta akibat brek yang ditekan secara tiba-tiba. Perempuan yang mereka pintas sebentar tadi berdiri di tengah-tengah laluan mereka, memaksa Nina menekan brek yang kuat. Bunyi tayar bergeser dengan jalan amat kuat kedengaran sehingga terhasil asap yang tipis. Perempuan itu masih tidak bergerak. Nina gagal mengawal steering kereta dan melanggar perempuan itu. Berdentum bahagian depan keretanya diiringi jeritan rakan-rakannya. Menggigil tangan Nina memegang steering. Sally menoleh ke belakang. Perempuan tersebut tiada. Kabut tebal mengelilingi mereka. Nina yang hendak membuka pintu
tegah Shima. Kita dah langgar dia, aku kena gak pergi tengok. Sekurang-kurangnya kita tak langgar lari. Nina meleraikan pegangan Shima. Sally menjerit sambil memeluk Sarina. Sarina yang tidak tahu apa-apa memandang ke belakang Sally. Dan dia turut menjerit sambil memejamkan mata. Tangannya meraba-raba ke hadapan dan menepuk bahu Shima sambil menunding jari ke tepi tingkap. Di luar tingkap, berhampiran tempat duduk Sally, perempuan yang tidak bermuka itu menunjukkan rupa. Rapat ke cermin berhampiran Sally sehingga beruap cermin dek nafas panas perempuan itu. Ulat-ulat dari mukanya menggelitik. Malah ada yang jatuh ke cermin. Perempuan itu mula mengetuk tingkap bertalu-talu. Dalam sekelip mata, kulit yang membalut wajahnya jatuh satu persatu sehingga menampakkan tengkoraknya. Shima yang membuka mata untuk mengintai menekuk mulut, bimbang menakutkan rakan-rakan yang lain. Sarina dan Sally masih lagi tidak berganjak, masih berpelukan di posisi yang sama. Ketukan itu semakin lama semakin kuat. Bau hanyir mula menerawang di dalam kereta. Shima turut memejamkan mata manakala Nina hanya tercengang memerhatikan rakan-rakannya. Dia tidak mampu melihat seperti mereka, puas dipandang sekeliling, namun tidak nampak apa yang menakutkan rakan-rakannya. Dia hanya mendengar bunyi ketukan di tingkap, tetapi masih gagal melihat apa yang ditakuti rakan-rakannya sehingga berpelukan sebegitu. Nina menarik nafas dan diam berteleku. Dia mula membaca Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan surah-surah lazim. Keretanya bergegar kuat. Nina menguatkan lagi bacaannya. Seketika matanya dibuka perlahan-lahan. Sayup-sayup kedengaran jeritan diiringi dengan bau hangit menerawang ke udara. Kabus yang menyeliputi pandangan mereka juga tiada. Sunyi dan sepi, bagai tiada apa-apa yang berlaku. "Korang, buka mata tu, dah tak ada apa-apa dah," ujar Nina. Serentak dengan itu, Shima, Sarina dan Sally menoleh ke arah Nina dengan penuh tanda tanya. "Aku tak tahu apa yang korang nampak sebab aku tak nampak apa-apa. Tapi aku pasti memang ada yang mengganggu. Dari tadi lagi aku tercium bau hanyir berganti dengan bau hangit bila aku baca surah-surah lazim." Jelas Nina, mereka mengangguk. Alpa terlupa bahawa adanya yang maha berkuasa. Nina, kereta boleh start tak?" tanya Sally perlahan. Jelas kelihatan bekas air mata mengalir di pipinya. Nina menjungkit bahu, namun kunci kereta dipulas juga. Setelah beberapa kali mencuba, enjin kereta berjaya dihidupkan. Kesemua mereka memanjatkan syukur. Jauh di sudut hati, mereka berharap tiada lagi benda pelik menimpa mereka. Masing-masing keletihan. Nina masih lagi memandu. Shima pula membuang pandang keluar tingkap dan sesekali memandang kepada kedua-dua gadis di belakang yang masing-masing tersandar kelelahan. Masing-masing termenung panjang. Sarina mendiamkan diri sambil memerhati ke bumbung kereta yang agak kemik. Seolah-olah ada beban yang jatuh ke atas kereta mereka sebentar tadi. Hatinya sayu mengenangkan Zura yang tiada khabar. Entah ke mana hilangnya rakan mereka. "Zura," gumamnya sendirian, namun didengari Sally. Sally menggosok bahu Sarina. "Kita doakan dia selamatlah ya." Sarina mengangguk. Tubir matanya yang panas mula mengalir. Diseka perlahan air mata yang jatuh berlinangan, memikirkan untuk nasib sahabatnya, Zura. "Kita fikir yang baik-baik saja. Tawakal ilallah," pujuk Nina sekadar menyedapkan hati. Shima masih lagi diam sepi, asyik dengan pandangan luar. Entah apa yang difikirkannya. Sekali-sekala dia menoleh ke kiri dan kanan. "Weh, cok. Nina, kau tahu tak?" soal Shima tiba-tiba cemas. "Aku tak tahu," Nina menjawab sinis. Dah 3 kali kita lalu jalan ni. Kita berpusing kat jalan yang sama ni, babe." Terbentang mata mereka semua mendengarkan kata-kata Shima. Sarina berganjak ke hadapan sikit, membetulkan kedudukannya. "Hei, kau pasti ke?" tanya Sarina pula. "Dari tadi aku duduk mengira batu tinggi tepi jalan tu. Tu yang aku cakap kita lalu jalan yang sama." Nina, kau berhenti kejap," pinta Shima. Dia membuka aplikasi lampu suluh pada telefon bimbitnya dan menyuluh keluar. Batu tinggi yang dilihatnya dipandang. Batu nisan, kubur, serta merta air liurnya ditelan. Kesat.
Nina turut memerhati ke arah batu yang ditunjukkan Shima. Dia memandang ke belakang memerhatikan Sally dan Sarina. Korang ada tuala kecil atau apa saja yang berwarna cerah tak? Soal Nina kepada mereka berdua. Aku ada tuala muka, kau nak buat apa? Tanya Sally pula. Gadis itu menyelongkar begnya dan setelah mendapat apa yang dicarinya, dia memandang Nina. Tuala miliknya bertukar tangan. Shima, aku drive ke tepi, nanti kau campak tuala ni dekat dengan batu nisan tu. Pesan Nina seraya mengulurkan tuala. Tingkap kereta dibuka, angin dingin menyerbu dan masuk ke dalam kereta. Nina memperlahankan kelajuan dan apabila menghampiri batu tersebut, Shima terus mencampakkan tuala. Tuala itu jatuh tepat ke atas batu nisan. Saat itu, tangisan sayu kedengaran. Shima tergopoh-gapah menutup tingkap yang dibuka luas sebentar tadi. Dalam hati, dia menyumpah Nina yang memintanya mencampakkan tuala kecil itu. Nak buat apa pula kau suruh aku campak tuala tu? Shima memandang Nina yang masih lagi memandu. Kau cakap kita lalu jalan yang sama kan? Tuala tu sebagai tanda. Kalau betul kita lalu jalan yang sama, kita akan jumpa balik batu tu nanti. Mereka bertiga mengangguk mendengar penjelasan Nina. Merinding bulu roma mereka tatkala melihat batu nisan bertuala itu kembali. Itu membenarkan kata-kata Shima yang mendakwa mereka melalui jalan yang sama. Jadi, di mana jalan keluar? Nina mengeluh. Tiada jalan di sebelah kiri dan kanan. Malah mereka tidak bertemu dengan sebarang kenderaan. Mungkinkah pandangan mereka terhijab? Mereka meneruskan perjalanan, tetapi kali ini mereka tidak lagi menjumpai batu nisan tersebut. Masing-masing menarik nafas kelegaan. Seketika, di hadapan mereka ada sekumpulan orang sedang berjalan. Ada yang memegang lembing, ada yang sedang memegang lampu ayam. Yang lelaki berjalan di hadapan, manakala yang perempuan berselendang dan berkain batik di belakang. Kemanalah agaknya mereka hendak pergi? Kelajuan mereka diperlahankan sementara rombongan tersebut agak ramai. Nina yang tidak berfikir panjang memberhentikan kereta tanpa mematikan enjin. Sebelum sempat rakan yang lain menahan, Nina keluar dan menghampiri kumpulan itu. Salam diberi, namun tidak dibalas. Nina berlari ke hadapan mencari orang yang mengetuai kumpulan tersebut. Apabila ketua kumpulan itu menoleh, Nina terkesima. Kakinya bagai digam ke jalan. Nina memandang bagai tidak percaya. Mereka berjalan dalam kumpulan yang agak ramai. Wajah mereka pucat lesi dan cara mereka berjalan agak pelik. Apa yang menghairankan, ada yang tidak bermata, ada yang terluka badannya dan ada yang lengkap anggota badannya tetapi tetap berjalan laju. Malah, Nina mendapati ada yang terkulai lehernya. Satu yang menarik perhatian Nina, mata mereka bersinar merah menyala. Mengingatkan Nina pada cahaya merah yang dilihatnya di kampung yang mereka singgah sebentar tadi. Mungkin itulah yang mengejar mereka di perkampungan nenek penanggal sebentar tadi. Salah satu makhluk yang sedang memegang lembing menghampiri Nina yang terdiam kaku di situ, bagai dipukau. Nina turut memerhatikan tindak tanduk makhluk itu. Tanpa menunggu lama, lembing ditusuk tepat ke jantung Nina. Yang lain mula berkerumun mengelilingi jasad Nina dan mencari-cari tubuhnya. Dikoyak dan dilahap tanpa belas kasihan. Darah memercik ke serata tempat. Dari dalam kereta, Sally, Sarina dan Shima menjerit ketakutan. Mereka tidak mampu menyelamatkan Nina. Jasadnya sudah pun terputus dua. Dilahap dengan rakus. Bagai pesta, mereka melahap jasad Nina. Shima segera mengambil alih tempat Nina. Susah payah tubuh gempalnya cuba melangkah ke tempat pemandu tanpa keluar dari kereta. Shima memandu melepasi kumpulan makhluk itu dengan perlahan. Bimbang kehadiran mereka di dalam kereta disedari. Setelah agak jauh, barulah mereka menghela nafas kelegaan. Shima mengamati sekeliling. Mereka masih berada di jalan yang sama. Masih gelap, masih berhutan. Cuma kelompok makhluk yang melahap rakan mereka telah tiada. Shima, kau laju sikit. Lepas ni kau tak payahlah nak berhenti. Kalau ada benda berdiri kat depan pun, kau langgar je. Kalau kau berhenti juga, aku sendiri yang akan ambil alih drive dan tinggalkan kau. Tempik Sarina yang ketakutan. Shima mengangguk laju. Bukan takutkan ancaman Sarina, tetapi dia juga sudah tidak betah bertahan lama-lama di dalam kereta di jalan gelap yang tiada penghujungnya.
Jam di tangan waktunya masih tidak berubah, masih menunjukkan pukul 3. Tidak berganjak walaupun seminit. Sepanjang jalan mereka semua berdiam diri, memikirkan cara untuk keluar dari lebuh raya tersebut. Kereta diperlahankan setelah menyedari ada kabus tebal di hadapan mereka. Lampu kereta diperbesarkan ke arah kabus tersebut. Ada bayang hitam kelihatan, lenggoknya persis seorang gadis. Masing-masing duduk merapatkan diri pada Shima. Semakin lama, bayang itu menampakkan diri. Seketika, paluan gendang kedengaran entah dari mana, sayu dan mengasyikkan, mengiringi lenggok tari gadis tersebut. Jari gadis tersebut melentik mengikut irama. Pakaiannya cantik, seperti busana tradisional. Bersanggul tinggi dengan setanjak baldu yang kemas di kepala serta dihiasi manikam yang mempunyai tepi yang berkilau. Di bahagian atas setanjak dihiasi beberapa kuntum bunga melur. Di alas telinganya pula turut tergantung beberapa ikat bunga melur. Gadis itu mengenakan baju sutera berwarna kuning dan memakai hiasan daripada manik-manik yang berkilau yang labuhnya hinggalah hampir ke pinggang. Ayu, persis puteri raja. Langkah tariannya semakin gemalai, mengasyikkan mereka yang menonton tariannya. Di sisi gadis yang sedang asyik menari itu, muncul pula lagi seorang gadis, melentikkan jari mengikut lenggok tarian Puteri Ayu tadi. Namun pakaiannya agak moden. Sally yang melihat terperanjat. Susuk tubuh yang asyik menari mengikut palung gendang itu bagai dikenalinya. Sally menoleh ke sisinya. Sarina! Entah masa bila sahabatnya itu keluar dari kereta. Puteri Ayu itu menyeringas sinis memandang mereka berdua. Sally menampar perlahan pipi Shima. Shima menuding jari menunjuk ke arah Puteri Ayu dan temannya. Sarina? Tanya Shima. Sally mengangguk mengiyakan. Tubir matanya mulai panas. Dia turut menggigil ketakutan. Nafasnya turun dan naik. Dalam masa yang sama, matanya turut memerhatikan lenggok Sarina. Weh Sally, aku nak keluar nak tarik Sarina. Apa-apa yang jadi kau pergi terus. Kau tinggal je aku. Sally menggelengkan kepala dan menarik lengan Shima. Kau janganlah tinggalkan aku Shima. Aku takut ni. Pujuk Sally seraya menangis. Tangisannya dihamburkan di bahu Shima. Shima memegang dagunya dan memintanya bersabar. Seseorang perlu selamatkan Sarina sebelum terjadi apa-apa. Belum sempat pintu dibuka, mereka melihat Puteri Ayu itu mencabut cucuk sanggulnya sekaligus meleraikan rambutnya yang ikal mayang. Dia menghampiri Sarina yang masih lagi menari. Cucuk sanggul itu ditikam di leher Sarina. Darah membuak-buak membasahi baju gadis malang itu. Sarina terkulai di atas jalan, menggelitik sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lehernya terkulai menghadap ke arah mereka berdua. Dua sahabat itu menjerit memanggil nama Sarina. Sally menggesa Shima berlalu dari situ. Mana mungkin mereka menyelamatkan Sarina. Kedua-dua sahabat itu menggigil menyaksikan apa yang berlaku di hadapan mereka. Bermula dengan kehilangan Zura, pembunuhan Nina, dan kini Sarina terkulai di hadapan mereka. Sally turut berganjak ke hadapan. Terasa selamat duduk di sebelah Shima daripada bersendirian di belakang. Lengan Shima dipegang. Weh Shima, aku ni tak nak mati lagi. Aku takut weh. Sally mengogoi di bahu Shima. Sabar babe, sabar. Kita cari jalan keluar dulu daripada lebuh raya puaka ni. Pujuk Shima sekadar menyedapkan hati. Jalan di sekeliling mereka masih lagi gelap gelita. Tiada satu cahaya pun yang kelihatan. Daun-daun berterbangan apabila kereta mereka melalui jalan tersebut. Semakin lama, semakin kerap mereka melihat kubur-kubur lama dan pokok-pokok yang sama berulang. Jalan itu bagaikan tiada penghujungnya. Kiri kanan mereka hanya dipenuhi hutan belantara. Tiada bunyi unggas maupun cekerik. Hutan itu senyap bagai tiada penghuni. Sunyi. Shima memerhatikan Sally yang berpeluk tubuh. Gadis itu kerisauan dan ketakutan. Sama sepertinya. Namun, dia harus berpura-pura berani agar dapat melindungi gadis itu. Wajah Sally dipandang sayu. Shima menetapkan azam untuk keluar dari lebuh raya puaka itu. Kita kena main ni. Ni mesti ada jalan keluar ni. Dari mula kita masuk lebuh raya karak ni, aku memang dah tak sedar hati. Shima mengetuk steering kegeraman. Babe, cuba kau ingat balik.
Kali terakhir sebelum kita masuk jalan ni, kita kat mana? Soal Sally. Wajah Shima dipandang. Shima terdiam dan mula berfikir. Kalau tak silap aku, masa tu kita nak masuk terowong. Lepas masuk terowong tu lah kita masuk lebuh raya ni, ujar Shima lagi. Maknanya kita dah lepas terowong tu atau tak? Sally memandang Shima sekali lagi. Shima menjongkitkan bahu tanda tidak tahu. Sally mengeluh hampa. Aku tak pastilah, tapi yang aku tahu kita kena keluar daripada sini, tempik Shima tiba-tiba. Terbayang diingatan bagaimana rakan-rakan mereka tewas. Hanya kehilangan Zura yang masih menjadi tanda tanya. Sally mendiamkan diri. Punat radio ditekan. Malangnya tiada siaran. Dia menoleh ke belakang dan mencapai begnya. Isi kandungan begnya dikeluarkan. Sikat, bedak, pembayang mata, maskara bertaburan di atas ribanya. Sally kelegaan di saat tangannya memegang telefon bimbitnya. Punat telefon bimbit itu ditekan mencari aplikasi MP3. Seketika, lagu dari MP3-nya berkumandang, sekaligus menghilangkan kesunyian di antara mereka. Kepalanya digoyangkan mengikut alunan lagu. Shima berdehem kuat. Weh Sally, daripada kau mainkan lagu tu, baik kau pasang ayat Ruqyah ke, Yasin ke. Celah Shima yang kurang senang mendengar lagu rock yang berkumandang. Tidak sesuai untuk mereka yang mendengar lagu-lagu sebegitu, sementara mereka baru kehilangan rakan-rakan mereka. Babe, sepatutnya dari tadi kau bagi tahu aku. Mana tahu kalau kita boleh jumpa jalan keluar. Tempik Sally gembira. Laci papan pemuka kereta dibuka dan diselongkar, tetapi dia tidak berjumpa dengan apa yang dicari. Kau cari apa Sally? Tanya Shima. Aku cari CD ayat-ayat Quran lah. Kotlah si Nina ni ada simpan. Tapi tak ada lah. Satu CD pun tak ada dalam ni. Keluh Sally. Dia berpaling ke belakang dan mencapai beg milik Sarinah dan menggeledah beg tersebut. Dia mencari-cari telefon bibir rakannya. Namun hampa. Mungkin rakannya itu menyimpannya di dalam kocek seluar. Weh Shima, dalam phone kau ada surah tak? Shima menggeleng. Sally mengeluh sekali lagi. Di saat-saat ini sememangnya dia kecewa. Di dalam telefon bimbitnya hanya penuh dengan lagu-lagu barat dan tempatan. Sedikit pun tiada MP3 ayat-ayat Al-Quran. Malah aplikasinya juga tidak dimuat turun. Aku tak ada, kau pun tak ada. Mati ya weh kita kat sini, gumam Sally perlahan. Air matanya mulai gugur. Dia mula mengingati anggota keluarganya. Betapa lama dia tidak pulang ke kampung halaman. Jika dia mati, tahukah pula keluarganya? Kau jangan memekak boleh tak? Aku serabutlah dengan kau bebel macam mak nenek. Shima bertempik. Kereta diberhentikan dan handbrake ditarik. Shima tercari-cari telefon bimbit milik Nina yang dipegangnya seawal perjalanan mereka tadi. Pinjam handphone kau jap. Aplikasi lampu suluh dibuka dan Shima menyuluh bahagian handbrake. Ni handphone Nina. Sally bersorak riang. Shima memandu kembali manakala Sally cuba menekan kod nombor telefon Nina. Pelbagai nombor ditekan termasuklah tarikh lahir Nina, namun masih tidak berjaya. Ni, kau masuk nombor ni. 121283. Ujar Shima perlahan. Tarikh lahir aku? Tanya Sally sambil memandang Shima. Dia mengangguk. Arwah ni dia sayang sangat dekat kau dari dulu sampai sekarang. Dia cakap kalau dia letak nombor tarikh lahir kau, tak adalah selalu lupa. Jelas Shima tanpa berselindung. Tapi aku... Sally mula diasap kesedihan, mengenangkan dia sering membentak dan melepaskan kemarahan kepada Nina. Meskipun Nina tidak pernah menyakiti hatinya, dia mulai kesal. Lupakan je lah. Nina dah tak ada. Benda dah lepas lah Sally. Tak guna kau nak menangis sekarang. Sekarang ni kita fikir macam mana kita nak keluar daripada sini. Ujar Shima lagi. Dia tahu Sally terkejut dengan pengakuannya sebentar tadi. Tetapi hidup perlu diteruskan juga. Nyawa mereka harus diselamatkan. Dan kau tahu tak Sally? Tiba-tiba nada Shima menjadi sayu. Mungkin inilah balasan Allah kepada kita. Dan Allah mahu tunjukkan kekuasaan dia kepada kita.
Tapi apa salah kita, Shima? Kita tak pernah buat jahat pada siapa pun. Nina, Zura, Sarina pun tak pernah sakitkan siapa-siapa. Kita kenal sangat dengan perangai diorang. Diorang bukan orang jahat. Sally separuh menjerit dengan suara menggeletar menahan sebab. Sebab kenal sangat dengan perangai diorang lah aku cakap macam ni. Aku tak kata diorang tu jahat. Sama jugalah dengan kita berdua, balas Shima dengan suara perlahan. Apa kau nak cakap ni, Shima? Berbelit-belit lah kau ni. Nada Sally berubah seperti orang hilang sabar. Tekanan perasaan membuatkan dia rasa seperti Shima mahu menuduh mereka sesuatu. Kita berlima, sejak tamat universiti, terus sibuk dengan kerjaya kita. Kita semua berjaya mendapat karier yang kita idamkan. Kita ni menikmati hidup sepuasnya. Tapi so, jadi apa masalahnya? Kita berusaha macam nak mati kat universiti untuk kerja impian. Cari kerja bergaji besar untuk bala budi ibu ayah, untuk bayar hutang pelajaran yang kita mau bukit tu. Sally pantas memintas kata-kata Shima. Engkau ni boleh sabar tak? Aku tak habis cakap lagi ni. Marah Shima. Aku nak cakap, sejak kita bekerja ni, kita dah lupa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Bila kali terakhir kau solat? Raya lepas? Atau bila-bila kau rasa nak solat, baru kau sibuk nak cari telekung? Bentak Shima. Kemudian dia menekuk muka dan tunduk menangis. Sally terdiam, terus kelu lidahnya. Kata-kata Shima terasa tepat menikam ke pangkal jantung. Kita lupa bersyukur. Kita semua lalai. Sally, orang yang lalai ni, syaitan mudah je pesongkan hati kita. Mungkin sebab tiang agama kita tak kukuh. Kita senang diberdayakan. Akhirnya inilah jadi dia. Shima mengangkat wajah memandang Sally. Sally mengangguk perlahan, mengakui kata-kata rakannya itu. Dengan pantas dia memeluk Shima. Mereka berdua menangis, menyesali keterlanjuran mereka selama ini yang melupakan Allah. Dahlah tu, kita kena keluar dari sini dan teruskan tebus kesilapan kita, kata Shima. Sally cepat-cepat mengangguk. Apabila pelukan mereka terlerai, Sally segera memasukkan nombor tarikh lahirnya sebagai nombor PIN telefon Nina. Dan benar, ia berjaya. Kesemua aplikasi dilihat. Apa yang dicari membuahkan hasil. Aplikasi MP3 Yasin dan ayat-ayat Al-Quran ada dimuat turun. Baru sahaja hendak memainkan aplikasi tersebut, bunyi dentuman kedengaran dari atas bumbung kereta. Masing-masing berpandangan sesama sendiri. Di cermin hadapan, darah mengalir laju. Shima dan Sally diterpa keheranan. Darah siapa ni? Darah itu memenuhi cermin hadapan. Tuas pengelak cermin ditolak, namun ia lebih menyukarkan pandangan. Shima yang meneruskan pemantauan. Air pancutan cermin hadapan ditekan berulang kali. Cermin hadapan kotor dengan darah yang datang dari bumbung kereta mereka. Weh, Sally, kau buka cepat MP3 tu. Sally menekan butang Maya Play dan seketika berkumandanglah surah Yasin di dalam kereta. Kereta mereka yang pada asalnya berat ketika darah memenuhi cermin hadapan beransur terasa ringan. Sayup-sayup kedengaran bunyi burung besar terbang berhampiran mereka. Kemungkinan makhluk yang mengganggu kepanasan mendengar surah tersebut dan menghilang di telan kegelapan. Sally mengurut dada kelegaan. Dia berharap tiada lagi gangguan yang perlu mereka tempuh. Dari kejauhan, samar-samar kelihatan cahaya. Mereka bagaikan berada di tempat asing. Serentak dengan itu, suara tangisan mendayu-dayu kedengaran. Merintih dan memanggil-manggil nama mereka bersilih ganti. Semakin dekat mereka dengan cahaya tersebut, semakin kuat pula bunyi tangisan itu. Shima, tu Sarina, Zura dengan Nina. Sally bersorak riang menuding ke sisi jalan. Ketiga-tiga rakan mereka tersenyum dan melambai memanggil mereka berdua. Shima mengucap panjang. Allahu Akbar, Sally. Cuba kau tengok kaki mereka. Tu bukan kawan kita. Tu syaitan yang menyerupai mereka. Kawan kita semua dah tak ada. Kau kena ingat tu. Jelas Shima apabila melihat kaki rakan-rakan mereka tidak jejak tanah. Sebaliknya terapung sambil memandang mereka berdua. Kadar kelajuan mereka ditingkatkan lagi. Kelibat rakan-rakan mereka yang sudah tiada masih lagi kekal di bahu jalan. Kereta semakin menghampiri cahaya. Matahari mula menampakkan diri walau cuma samar-samar. Shima pantas menekan brek. Tergamam mereka berdua apabila melihat Zura, Sarina dan Nina berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang berlumuran darah.
Kereta ditahan seolah-olah tidak merelakan pemergian mereka. Sally menjerit meminta Shima meneruskan pemanduan, manakala Shima pula berat hati. Setelah diyakini Sally bahawa itu hanyalah mainan perasaan, pedal minyak ditekan sekuat hati dan melanggar rakan-rakannya di hadapan. Seperti yang dijangkakan, mereka hilang dan muncul semula di belakang kereta. Shima yang memandang mereka melalui cermin pandang belakang mengucap panjang dan menceritakan kepada Sally. Sally menoleh ke belakang. Benar, rakan-rakannya memandang mereka tanpa riak sebelum menghilang meninggalkan asap tipis. "Sally, kau tengok tu!" jerit Shima kegembiraan. Sally memandang ke hadapan. Terukir senyuman di bibirnya apabila melihat cahaya matahari yang samar-samar bagai air sungai yang bercampur dengan air laut. Sebelah berwarna kuning seperti teh tarik, manakala sebelah lagi berwarna biru. Di hadapan mereka bagai ada satu garisan. Di sekeliling mereka, jalan gelap gelita, tetapi di hadapan mereka, matahari bersinar terang dan panas bercahaya. Aneh, cahaya matahari itu sedikit pun tidak memasuki kawasan yang gelap. Sebaik saja kereta mereka memasuki bahagian cerah, ia bergegar kuat, bagaikan ada kuasa magnet yang menarik kereta mereka agar tidak keluar dari kawasan tersebut. Shima menekan pedal minyak sekuat hati dengan harapan dapat memasuki kawasan yang cerah. Setelah berempas pulas mengawal steering, mereka berjaya. Silau mata mereka terkena panahan matahari. Terpisat-pisat mereka memandang sekeliling. Shima mengelipkan matanya. Mereka berdua terkesima. Mereka baru saja keluar dari terowong itu. Itu bermakna selama ini mereka kekal di lebuh raya ini, cuma mereka terperangkap di dalam terowong. Shima memandu kereta dengan perlahan. Meter kereta menurun ke 40 km sejam. Dia kepenatan. Matanya juga mulai berat. Meter minyak dikerling. Sudah hampir ke garisan merah dan mula berkelip-kelip. "Sally, aku penat sangatlah, mengantuk," ujarnya sambil menguap. "Sabar Shima, kita dah selamat ni. Nanti kita berhenti dekat depan sana," ujar Sally. Dia juga lelah dan mengantuk. Kenderaan yang berselisih dan memintas mereka membunyikan hon tanpa henti. Malah ada yang membunyikan hon panjang sambil menunjuk ke atas. Pelik agaknya melihat cermin kereta mereka yang kotor dan dipenuhi darah kering. Shima meneruskan pemanduan. Dia dan Sally bersyukur mereka dapat melepasi lebuh raya puaka itu. "Kereta di hadapan, tolong berhenti!" Suara bergema dari luar. Di belakang, kereta peronda polis meminta mereka memberhentikan kenderaan dan kemudian memintas mereka. Shima dan Sally berpandangan sesama mereka, namun arahan polis tersebut dipatuhi. Sekurang-kurangnya mereka bebas daripada cengkaman puaka lebuh raya. Shima memberhentikan kereta di bahu jalan. Anggota polis yang menghampiri mereka mengacukan pistol sambil meminta mereka berdua keluar. Dengan tangan di atas kepala, mereka keluar menjauhi kereta dan berjalan ke arah kereta polis tersebut. Rata-rata kenderaan yang melalui lebuh raya tersebut memperlahankan kenderaan dan memandang mereka. Sally kepelikan. "Kamu, jalan cepat sikit. Jangan toleh belakang," ujar anggota polis itu sambil kekal mengacukan pistolnya. Seketika, Sally menoleh ke belakang dan menjerit. Dia melutut di tepi kereta peronda itu dan menangis teresak-esak. Shima hanya diam berteleku, namun dia juga gagal mengawal air matanya dari merembes keluar. Rupanya, di atas kereta mereka terdapat mayat yang terburai perutnya. Ususnya terjuntai keluar, malah tulang bahunya turut tersembul. Matanya lohong dan pipinya terdapat kesan cakaran. Belakang kepalanya berlubang menampakkan cebisan otaknya. Dengan rambut perang dan panjang, dapatlah mereka mengagak bahawa itu adalah mayat Zura. Mungkin bunyi dentuman di atas kereta yang kedengaran adalah mayat Zura yang dihempas ke bumbung kereta. Malah darah yang mengalir di hadapan cermin kereta juga milik gadis malang itu. Kenyataan daripada mereka berdua diambil. Malah mayat Zura yang terdampar di atas kereta diturunkan dan dihantar ke Jabatan Forensik Hospital berdekatan bagi proses bedah siasat. Pasukan paramedic yang baru tiba turut memeriksa keadaan mereka berdua. Air turut diberi bagi menghilangkan dahaga. Setelah diperiksa, baru mereka tahu yang mereka telah berada di dalam terowong tersebut selama 2 minggu. Kehilangan mereka dilaporkan oleh pihak keluarga dan pengurusan tempat kerja mereka yang setelah menyedari kelima-lima mereka tidak mendaftarkan diri di pusat peranginan Pulau Gemia dan di pejabat. 2 minggu tanpa makanan dan minuman, padahal baru semalam mereka bertolak dari rumah. Mana tahu,
Rupa-rupanya pulau lain yang menanti mereka di lebuh raya itu. Terima kasih, Shima. Kita selamat daripada gangguan puaka tu. Terima kasihlah kau selamatkan aku, ujar Sally seraya berbisik. Aku sayangkan kau, mestilah aku jaga kau. Mereka berdua berpelukan, masing-masing kelegaan, namun masih ralat kerana kehilangan ketiga-tiga sahabat mereka. Kereta milik Nina ditinggalkan. Mereka berdua menaiki kereta peronda dan dibawa ke balai polis berhampiran bagi siasatan lanjut. Pasukan penyiasat yang tiba memeriksa darah kering di cermin kereta untuk diuji. Nombor telefon keluarga Nina, Sarina dan Zura turut mereka berikan untuk memudahkan proses penyiasatan. Anggota polis yang menerima laporan mereka agak pelik dengan cerita yang disampaikan. Tetapi mereka sudah sedia maklum dengan kekerasan lebuh raya tersebut yang seringkali dahagakan darah. Cuma kali ini ceritanya berbeza. Mereka berdua diminta memasuki kereta peronda polis untuk ke balai berhampiran. Apabila berada di dalam kereta, Sally memerhati ke belakang. Dia yang sedang asyik memerhati pegawai forensik memeriksa kereta menggamit Shima di sisinya. Meminta Shima untuk menoleh ke belakang, ke arah kereta Nina. Di dalam kereta tersebut, kelihatan ketiga-tiga rakannya sedang duduk di tempat duduk belakang sambil menyeringai memandang mereka berdua. Sally dan Shima cemas, lutut mulai menggigil. Puaka itu mengikuti mereka berdua. Nafas Shima mula tidak teratur. Dengan susah payah dia menyusun kata sambil menepuk bahu anggota polis di hadapannya. Encik, tolong bawa kereta laju sikit. Saya takut. Tergagap-gagap Shima menyusun bicara. Genggaman tangan Sally tidak dilepaskan, malah semakin erat genggamannya. Kedua-dua anggota polis itu cuma memandang mereka keheranan, namun masih membawa kereta peronda mengikut hal laju yang telah ditetapkan di lebuh raya tersebut.